wala tu'assir Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Johari. Jadi salam mahabbah, salam ukhuwah kepada Al-Fadil Ustaz dan juga kepada tim Gubernur Iman dan juga para jemaah yang sejak dari kuliah subuh tadi 6.45 telah pun berada di Google Meet Gubernur Iman pada pagi ini. Alhamdulillah, moga-moga Allah permudahkan segalanya insya-Allah. Bagi memberkati kuliah kita, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Teruskan Ustaz. إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan pada pemudah syara kita pada pagi ini, seterusnya kepada Kak Ros ataupun Puan Ros selaku pengerusi Gema Nur Iman. Seluruh yang mengikuti kita pada pagi ini, sama ada daripada kalangan ibu-ibu ataupun di kalangan ayah-ayah, adik-adik, akak-akak, semua mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang baginda sallallahu alaihi wasallam ini akan menimbulkan rasa kecintaan yang mendalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan tersebut akan melayakkan kita untuk boleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah, kita dah bincang yang lepas tentang bagaimana masa muda Al-Amin dan risalah ilahiyah. Kita hari ini nak masuk dalam satu bab yang baru, iaitu bab isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama, bila kita lihat isteri-isteri Nabi SAW ada 11 orang. Diriwayat kata 13 orang. Okey. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad 4, kan? 4. Sebenarnya baginda SAW kahwin lebih daripada 4 orang ni. Ketika itu tidak ada syariat lagi yang menetapkan bahawa selepas daripada itu 4 orang saja, kan? Tak boleh lebih daripada 4. Bila ada yang buat lebih daripada 4, hukumnya haram. Sebab Allah telah menetapkan. Tapi sebelum ditetapkan 4 ni, jadi tak ada hadnya. Okey. Kalau kita lihat isteri Nabi 11 orang semuanya, tapi yang hidup bersama Nabi ataupun dalam satu masa adalah 9 orang. Bukan 11 tu hidup bersama Nabi SAW. Contohnya Sayyidatina Khadijah, yang hidup yang maksudnya satu masa tu 9 orang. Okey. Isteri Nabi SAW ini 11 orang, itu lebih sedikit berbanding isteri-isteri orang-orang jahiliyah yang ada sehingga 100 orang. Ada orang-orang Arab jahiliyah yang ketika itu pada zaman Nabi SAW adalah sampai 100 orang isteri. 100 orang isteri. Lagi dahsyat. Nabi 11,
orang kata wah Nabi ni kita kata ialah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sekarang ni orang kahwin lebih daripada satu pun macam kita pandang sini pada orang tu, kahwin 2 lagi lah kan, kahwin 3, kahwin 4, wah dia kata hebat ustaz ni hebat ustaz ni, tapi Ustaz Rusdi seorang je lah setakat ni. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Okay. Bila lihat Nabi SAW ada sampai orientalis barat lah terutamanya menyebut bahawa Nabi SAW adalah lelaki yang gila seks dan umpamanya kan, sebab ni tak, zaman Nabi SAW ada sampai 100 orang isteri ada. Orang-orang Arab ketika itu ada sampai 100 orang isteri. Okay. Siti Maimudah setakat ni tanda soal. Okey, insya-Allah. Okey, jadi kita nak bicara tentang sebab itu kita sebut ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin itu ibu-ibu orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah haramkan disebut tentang berkahwin dengan bekas isteri Nabi SAW, sebab itu digelarkan sebagai ummu, ibu kepada orang-orang mukmin. Sebagaimana haramnya seorang lelaki itu berkahwin dengan ibunya, samalah hukumnya seseorang itu berkahwin dengan bekas isteri Rasulullah SAW. Jadi selepas Rasulullah wafat, isterinya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkahwin dengan mana-mana lelaki selepas itu. Sebab apa? Yang paling besarnya adalah fitnah. Yang paling besar adalah fitnah. Yang kedua sebenarnya tak layak bagi semua untuk berkahwin dengan bekas isteri Nabi SAW. Sebab bekas isteri Nabi SAW ni semua terbaik. Semua terbaik. Jom, bab yang kelima surat 65 insyaAllah. Saya sharekan kejap skrin yang saya ada. Okay, supaya memudahkan kita. Walaupun dah ada buku masing-masing. Siapa nak beli buku, dah ada stok kalau nak insyaAllah boleh PM saya lah. Okay, nanti kita postkan buku tersebut. Okey, bab yang kelima, isteri Rasulullah SAW. Okey. Pertama sekali kita bicara tentang Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid binti Asad binti Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyiyah al-Asadiyah. Okay. Ayahnya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi dia bertemu sebenarnya keturunan dengan Nabi SAW. Okay. Ibunya Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Haram bin Rawaha, dan bertemu nasab ibu dan bapanya di Qusay. Di Qusay. Jadi bapa Sayyidatina Khadijah bertemu di Qusay. Okay. Qusay juga adalah keturunan Nabi SAW kan. Berkahwin dengan baginda SAW sebelum kenabian baginda SAW. Ketika itu beliau berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Ini yang masyhur. Ketika itu Sayyidatina Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Kalau sekarang ni beza berapa 20 dengan 40. Beza 15 tahun. Beza 15 tahun. Okey. Pendapat yang menyokong bahawa Khadijah ni berusia 40 tahun sebab Khadijah berkahwin dengan 2 orang lelaki sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama, Khadijah pernah berkahwin dengan seorang lelaki yang namanya Abu Halah. Abu Halah dapat seorang anak namanya Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah. Itu yang kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Hasan, aku bertanya kepada pakcikku Hind bin Abi Halah, pakcik daripada siapa? Pakcik daripada Khadijah. Dia anak tiri Rasulullah SAW, namanya Hind bin Abi Halah. Jadi suami pertama kepada Sayyidatina Khadijah adalah Abi Halah. Ini sebut dalam kitab Radatul Anf. Radatul Anf. Okey. Kemudian bila bercerai ataupun Abi Halah meninggal dunia, tak silap saya, dia berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Atiq. Atiq. Dan dapat 2 orang anak
lelaki. Yang pertama namanya Hind bin Atiq, yang kedua adalah Abdul Manaf bin Atiq. Jadi bila dua perkahwinan dengan ni, kemudian ada anak 3 orang, boleh kita nisbahkanlah berapa umur Khadijah, berapa umur Khadijah. Walau bagaimanapun, saya sekarang ni dalam proses nak memurnikan sirah, sebab kita jangan berselisih pendapat tentang umur. Kadang-kadang kita berselisih pendapat tentang umur. Sedangkan itu adalah perkara forok, perkara yang kecil. Yang sepatutnya kita adalah lihat kepribadian Sayyidatina Khadijah, bagaimana pengorbanan Sayyidatina Khadijah membantu Nabi SAW, membantu Nabi SAW. Itu yang sepatutnya kita fokus, bukan fokus kepada umur, kepada umur. Kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun, bab usia Nabi SAW, bab umur Nabi SAW. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, pertama disebut Nabi ini wafat usia 63 tahun. Daripada Ibnu Abbas juga, orang yang sama disebut bahawa Nabi wafat ketika usianya 65 tahun. 65 tahun. Kemudian Anas bin Malik sebut 63 ada, 60 tahun pun ada. Jadi dari sudut ulama, sahabat-sahabat yang besar Ibnu Abbas, masya-Allah, Anas bin Malik radhiyallahu an, besar, mereka pun 65, 60, 63, 65. Jadi tak ada tarikh yang tepat. Sebab apa? Sebab fokus kita bukan itu. Fokus kita bukan nombor itu, tapi ialah kita ni suka macam tu kan. Suka berselisih pada benda yang kecil. Pada saya tak ada masalah pun. 40 ke 25 apa. Okey, cuma saya bawakan, ni saya pernah kongsikan benda ni, nak memurnikan supaya kita jangan bertelaga lah. Sebab itu di hari kelahiran Nabi SAW kita dah bincang lepas kan. Awal-awal saya bila kita buka tentang kelahiran Nabi SAW kan, kita bawa perbahasan hukum tentang lahir Nabi bila 12 Rabiul Awal itu, 12 Rabiul Awal. Okey. Pendapat Ibnu Ishaq disebut dalam kitab Sirah Ibnu Hisham yang lain lahir 12 Rabiul Awal. Namun pendapat yang lain ada menyebutkan bahawa 9 Rabiul Awal. Pendapat Ibnu Hazim, pendapat Al-Hawarizmi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, berpendapat 9 Rabiul Awal. Okay. Ada yang berpendapat pula 11 Rabiul Awal. 11 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Jadi bila selisih 9, kemudian 10, kemudian 9, kemudian 11, kemudian 12, para ulama dia mengambil al-khuruj minal hilaf mustahabun, keluar daripada perselisihan itu lebih disukai. Jadi kita ambil 12 lah. Itu para ulama dia tetapkan 12 tu supaya 9 khilaf, yang 11 khilaf. Jadi 12 pun khilaf. Jadi ambil 12 macam tu kaedahnya. Okay, jadi sama juga ada yang menyebutkan bahawa contohnya daripada Ibn Katsir dan Al-Baihaqi dan Hakim, dia menyebutkan bahawa umur Khadijah ketika itu adalah 35 tahun. 35 tahun. Kemudian pendapat Al-Hakim daripada Ibnu Ishaq berpendapat Khadijah ketika itu berusia 28 tahun. 28 tahun. Dalam kitab Bidayah Nihayah disebut bahawa kitab Bidayah Nihayah ni Ibnu Hajar, disebut bahawa 25 tahun. 25 tahun. Jadi kita ambil yang 40 ni khuruj minal hilal mustahabun. Maksudnya keluar daripada yang khilaf-khilaf 35 ke 28 ke 25 ke 40, ada juga pendapat kata 40, jadi kita ambil 40. Cuma janganlah berselisih pendapat dari sudut angka 40 tu. Sebab tidak direkodkan. Para ulama pun yang menyebutkan bahawa Ibnu Abbas mengatakan bahawa Rasulullah wafat ketika usia 65 tahun tu. 65 tahun adalah para ulama kata Ibnu Abbas keliru tentang tarikh lahir Nabi SAW. Keliru tentang tarikh lahir Nabi SAW. Itulah disebut tentang tu. Jadi tak ada masalah pun dari sudut sahabat. Adakah 65 itu ikut tahun Hijri dan 63 itu ikut tahun Masihi? Tak. Dalam hadis Nabi SAW,
ketika tu semua ikut hijri lah. Semua ikut hijri 65-63. Okay, macam tu insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Tu jadi 25 ke 40 ke 25, tapi nak beritahu bahawa ada beberapa pendapat lah yang menyokong bahawa Khadijah umur 40 sebab perkahwinan dia dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan Rasulullah SAW ketika itu dia berusia 40 tahun. Okay. Perkahwinan dia, perkahwinan dia dengan dua orang bekas suaminya. Bekas suaminya. Okay, insyaAllah. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kalau kita lihat, boleh jadikan sebagai dalil juga, sewaktu Nabi SAW mendapat wahyu pertama, Allahumma salli ala Muhammad, Khadijah bawa Nabi SAW, riwayat yang paling kuat adalah sepupunya, iaitu Waraqah bin Naufal, yang ketika tu dah lanjut usianya, dah penuh dengan penyakit. Jadi sepupu dengan ni, itu pendapat itu menyokong juga yang Aisyah umur 40. Kemudian kalau kita lihat riwayat, Khadijah ni wafat ketika usianya berapa? 63 tahun. Kan dia wafat di Mekah sebelum lagi hijrah Nabi SAW. Jadi itulah maksudnya pendapat yang menyatakan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, Khadijah usianya 40 tahun sebab dia meninggal usia 63 tahun. Macam tu. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan berselisih tentang umur Khadijah. Okey. Dan wafat tahun ketiga sebelum hijrah baginda SAW, iaitu tidak beberapa lama sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Ketika mana pakciknya Nabi SAW, Abu Talib, yang pelihara Nabi daripada kecil, sampailah Nabi berkahwin dengan Khadijah ini, Abu Talib sakit dan meninggal dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik daripada pengkebumian pakciknya Abu Talib, tak lama selepas itu Khadijah pula, isteri kesayangan baginda SAW, wafat. Jadi baginda terlalu sedih. Dia gelarkan tahun itu adalah Ammul Hazan, tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Dua orang yang sangat berjasa pada Nabi SAW wafat pada tahun yang sama, Jadi Nabi sedih, Nabi bukan putus asa, tapi Nabi macam, yalah, kalau kita istilah sekarang ni, ialah tertekan dan seumpamanya. Jadi Allah pujuk Nabi SAW dengan bawa Nabi Isra' dan Mi'raj. Bawa Nabi Isra' dan Mi'raj untuk memuji Nabi, untuk memujuk Nabi. Yang kedua adalah untuk memberi motivasi kepada Nabi SAW. Itu antara sebab Isra' dan Mi'raj, selain daripada untuk menurunkan syariat solat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nanti kita akan perincikan Allahumma salli ala Muhammad tentang perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah pada surat 75. Okay. Sebab itu tak apa, kita warm up je dulu. Allah SWT nanti kita akan bincang pada surat 75 dan 78 tu. 75-76. 75-76. Sampai Allahumma salli 80 kejap. Sampai 82. Sampai 82. Jadi panjanglah perbincangan. Nanti kita nak bincang tentang pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Okey, insya-Allah. Jom. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Okey. Tahun yang ke-9, 10 ayat. Tahun ke-8 akhir. Nak masuk tahun ke-9, 10, 9, 10, 11. Okey. Sebab Nabi tinggal di Madinah, di Mekah 13 tahun je. Tahun ke-9 lebih kurang. Tahun ke-9, tahun ke-10. Macam tu Okey, selepas kenabian Nabi selepas kenabian Nabi SAW. Okey, jom. Kita bincang pula tentang isteri Nabi SAW yang kedua. Okey, selepas Sayyidatina Khadijah wafat. Okey, Nabi tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan selepas sewaktu Allahumma SWT, Nabi, sebab itu Khadijah masih hidup, Nabi tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan melainkan Khadijah seorang. Ada juga yang ambil pendapat ni, terutamanya orang perempuan lah. Okay. Bila suami dia nak kahwin lebih, dia kata nak amal sunnah Nabi SAW. Dia kata kalau amal sunnah, ikutlah cara Nabi. Nabi tak kahwin dua masa
masa isteri pertama dia masih hidup lagi. Isteri pertama dia meninggal, barulah dia berkahwin dengan berkahwin dengan wanita lain, berkahwin dengan wanita lain. Jadi kalau awak nak kahwin satu lagi, tunggu saya meninggal dulu. Tunggu saya meninggal dulu. InsyaAllah. Itu yang dipandang yang berkahwin selepas daripada Saudah. Lepas Saudah, Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah. Jadi dalam masa yang sama, Saudah jadi isteri pertama, ketika itu ada Aisyah jadi isteri kedua ketika itulah. Okey. Jadi itu pun sunnah juga. Sunnah. Kena jadi sehebat Khadijah kalau nak hujah macam tu. Hihihi. Okey. Okey, betul kadang-kadang isteri pertama ni sebenarnya dia sebab itu bila isteri lain cemburu, Nabi SAW asyik sebut tentang Khadijah kan, sampai diberitakan Aisyah ni sampai dia lupa untuk menguruskan diri dia, okey. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata kamu lain, dia kata kamu lain, okey. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh rujuk surat 82 saya tulis tu. Okey, nampak. Betul sebut ketika bila Rasulullah mendengar suara Halah yang mirip dengan Khadijah, atas kali tu okey, saya pergi. Okey, saya nanti kita patah balik. Saja nak ni. 82. Halah ni kakak ke adik, Ustaz? Halah ni siapa? Halah ni tu mirip suara Khadijah. Adik. Sekejap mana tadi? 82. Jauh lagi. Boleh pergi ke surat 82. Di atas tu. Mendengar suara Halah yang mirip dengan Khadijah. Okay. Ketika itu Nabi terkejut kerana disangkanya suara itu adalah suara Khadijah. Okay. Dan Nabi pun menyapa dengan suara yang keras, "Ya Allah, Halah," dia kata. Halah ni adik Jadi Aisyah sering lupa menguruskan dirinya. Dia bila dia merasa cemburu kepada Khadijah. Pada suatu hari Aisyah berkata, "Nenek-nenek dari Quraisy yang berpipi tembam dan gebu yang anda sebut itu, Allah sudah memberi pengganti kepada anda yang lebih baik." Ini hadis dalam riwayat Muslim. Jadi Aisyah ni cemburu. Jadi isteri Nabi cemburu juga. Bukan isteri Nabi ni manusia biasa juga. Cuma dia adalah manusia pilihan lah. Okay. Dia cemburu biasa. Cemburu ni normal. Cemburu ni kan tanda sayang. Ya, fitrah seorang manusia memang dia akan ada cemburunya. Cemburu tanda sayang. Kalau tak cemburu tu mungkin tak sayang lah kan. Okay. Jadi Aisyah ni sering lupa mengurus dirinya bila dia merasa cemburu dengan Khadijah. Dan disebut, hadis ni hadis sahih riwayat Muslim. Nenek-nenek daripada Quraisy yang berpipi tembam dan gebu yang anda sebut itu, Allah sudah memberi pengganti kepada anda yang lebih baik. Mendengar percakapan Aisyah, okay, Rasulullah SAW berasa marah dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak memberi kepadaku penggantinya yang lebih baik." Okay. Dia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Dia membenarkan kenabianku sewaktu orang mendustakan diriku. Dia membantuku dengan hartanya dikala semua orang tidak menolongku. Melalui dia Allah anugerahkan anak-anak kepadaku, tidak daripada isteri-isteri yang lain. Kecuali Maria Al-Qibtiyah lah. Okay. Itu disebut tentang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dengar tu, isterinya redha, isterinya barulah tahu betapa besarnya pengorbanan Khadijah sebab dia bersama dengan Nabi SAW ketika Nabi susah dan ketika Nabi senang. Isi-isi Nabi yang lain ni adalah ketika Nabi SAW telah mencapai, Islam telah berkembang dan mencapai kemenangan. Itulah disebut tentang tu. Jadi insyaAllah jom kita kembali kepada Saudah. Okay. Jadi Saudah ni adalah isteri yang dikahwini oleh Nabi SAW selepas kewafatan Khadijah. Okay. Saudah bin Zam'a bin Qais bin Abdul Syams bin Abdul Wad bin Nasir bin Malik bin Hasan bin Amr bin Lu'ay Al-Quraisyah Al-Amiriyah. Dia daripada Bani Amirah.
Bani Amir. Okay, dan saya. Okay. Bani Amir. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Ayahnya Zama'at bin Qais, manakala ibunya Syamus bin Qais bin Zaid al-Ansariyah daripada Bani Adi bin An-Najjar. Perempuan pertama yang dinikahi oleh baginda SAW selepas kewafatan Khadijah. Sebenarnya Nabi SAW tak nak kahwin selepas kewafatan Khadijah. Tak nak. Okay. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, ramai yang memujuk Nabi SAW untuk Nabi berkahwin dengan perempuan yang lain lah selepas kewafatan Khadijah. Dengan berat hati Nabi pun berkahwin. Nabi pun berkahwin. Okay. Sebelum memeluk Islam, beliau telah berkahwin dengan As-Sakhran bin Amru dan memeluk Islam ketika berhijrah bersama-sama ke Habsyah. Pada suatu hari Saudah bermimpi seolah-olah Rasulullah SAW bersama-sama dengannya. Okay. Lalu menceritakan kepada suaminya, dan suaminya berkata, kalau benarlah mimpimu itu, suatu hari aku akan mati dan kamu pula akan berkahwin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang lain pula beliau bermimpi bahawa bulan jatuh di atas ribanya. Okey. Okey, itu maksudnya masa dia masih suami masih hidup lagi, dia pernah bermimpi bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maksudnya duduk berdekatan dengan Nabi lah. Okey. Jadi kata suaminya relate je kan, kata suami dia, kalau benarlah mimpi kamu ini, maka suatu hari nanti aku akan mati dan kamu akan berkahwin dengan Muhammad SAW. Okey. Ya, Rasulullah pernah menceraikan dia pada tahun ke-8. Okey. Kemudian dia membawa pakaian duduk di tengah-tengah jalan yang dilalui Rasulullah SAW ke masjid. Apabila terserempak dengan Rasulullah SAW, beliau terus menangis seraya berkata, ya Rasulullah, ataupun ni apa nama, disebut ya Rasulullah. Okay. Isteri Nabi SAW panggil Nabi, dia bukan panggil macam kita tau. Kalau kita dah kahwin, kita panggil abang, kita panggil sayang, kita panggil B. B tu singkatan kepada husband. Apa HB, B je, B. Okey, tu kalau suaminya pergi kerja kan, babi, dia kalau saya dengar macam ni, babi. B, tak payah tekan B lah, panggil sayang boleh. Dia kena jelas, baby, baru betul. Ni kalau laju cakap jadi bunyi lain. Bunyi lain. Tu habi, baby, tu ya, walaupun Nabi SAW seorang yang sangat Allahumma salli, sangat romantik sebenarnya. Nabi romantik orangnya, walaupun Allahumma salli, Nabi ni dia ialah seorang Nabi, kekasih Allah. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi pernah bergurau dengan isterinya. Nabi sering berbual dengan isteri pada waktu malam. Betul, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada bab yang menceritakan tentang gurauan Nabi SAW. Gurauan Nabi SAW. Siti Memudah Habibi kot yang datang perkataan B tu. Abi lah, Ustaz, panggil B, Abi. Begitu nak panggil, kalau nak ni, Assalamualaikum B, okey. Jangan, bye B. Tu kalau salah makhraj keluar nanti bunyi lain pula. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Selesai. Jadi dia isteri Nabi SAW panggil Nabi dengan panggilan ya Rasulullah. Anak Nabi SAW pun Sayyidatina Fatimah panggil Nabi SAW bukan panggil Abi, dia panggil ya Rasulullah. Ya Rasulullah panggil. Itu panggilan yang paling mulia lah. Tak ada panggilan yang lebih mulia kepada seorang Nabi dengan panggilan ya Rasulullah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Azina Abu Bakar tanya Rasulullah juga pernah ceraikan Hafsah. Peristiwa yang mana berlaku dulu? Ini dulu yang berlaku. Allahumma salli ala Saudah dulu yang berlaku. Okey. Saudah dulu yang berlaku. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ke mana tadi? Okey. Sebenarnya kalau kita lihat okey, Bani Israel kalau rujuk dalam Quran, wa idh kuntum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Okey. Allah gambarkan
kurang hajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka, wa il kultum, ketika mana Bani Israel berkata, Hey Musa, dia panggil Nabi Musa dengan panggilan nama je, Hey Musa. Sebab itu Allah gambarkan biadabnya, kurang ajarnya orang Bani Israel ni panggil Nabi mereka dengan panggil nama je. Hey Musa, ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami ni tak sabar dengan makanan yang sama je, manna wasalwa. Fad'u lana an yukhrij lana. Boleh tak kau doa pada Tuhan engkau? Dia ni beriman tapi dia tahu Nabi Musa doanya makbul. Tapi dia tak nak beriman ni juga dengan Nabi Musa. Dia tahu Nabi Musa doanya makbul tapi dia tak nak beriman dengan Nabi Musa. Okey. Jadi beza dengan Nabi SAW, sampai kita pun umat Nabi SAW panggil Nabi bukan panggil Muhammad. Kita panggil Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah. Okey. Kalau kita sebut Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam ada pujian berbanding kalau Bani Israel. Okey. Jadi isteri Nabi SAW dan anak-anak Nabi memang panggil Nabi dengan panggilan Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Okey. Jadi dia kata, Ya Rasulullah, adakah aku ini telah ditakdirkan dalam Islam akan melakukan kesalahan? Lalu baginda SAW menjawab, tidak. Kalau begitu rujuklah kepada aku. Maka Rasulullah pun rujuk dengannya dan hari-harinya dijadikan untuk Aisyah. Okey. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Nabi ceraikan Saudah sedangkan Saudah ni tak buat salah apa-apa. Dapat kat sini kan? Dia kata, Ya Rasulullah, adakah aku telah ditakdirkan untuk melakukan kesalahan? Rasulullah kata, tak. Tapi kenapa Saudah diceraikan? Okey. Pendapat mengatakan bahawa sebab Saudah diceraikan adalah Nabi takut untuk tidak berlaku adil. Nabi takut untuk tidak berlaku adil. Ketika itu Nabi telah berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi telah berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Jadi Nabi takut tak berlaku adil. Mungkin fikiran kita yang kotor ni ataupun yang yalah, kita terlintas, kenapa Nabi ceraikan Saudah? Kenapa tak ceraikan Aisyah? Kan? Kenapa tak ceraikan Aisyah? Kalau Nabi takut tidak berlaku adil, kenapa Nabi tak ceraikan Aisyah? Okey, gini. Saudah ni dia janda ataupun dia ni bekas isteri orang. Mungkin pemikiran buruk kita kata, oh mentang-mentang dia janda, tak layak untuk kita sebut itu pada Nabi SAW. Tak. Bila Saudah ni dia dah berpengalaman dah, dia dah tahu dah, dia pernah pengalaman jadi janda, kemudian berkahwin dengan Nabi SAW. Kalau Nabi ceraikan dia, taklah terkejut. Satu, yang kedua, dia pandai urus diri sendiri. Dia pandai urus diri sendiri. Okey, kalau Aisyah dah masih muda, trauma nanti Aisyah. Jadi sebab itu Nabi menceraikan Saudah, tidak menceraikan Aisyah. Sebab Aisyah ketika itu masih kecil lagi. Dan baiknya Saudah ini, dia kata, Ya Rasulullah, rujuklah pada aku. Bila Rasulullah SAW, Nabi kata, Nabi rujuk kepada Saudah, dan Saudah kata, Ya Rasulullah, mulai hari ini aku akan jadikan hari-hari aku ini untuk Aisyah. Maksudnya, hari-harinya untuk Aisyah, maksudnya dia akan membantu Aisyah dalam urusan rumah tangga. Jadi kata, tak apa, mulai hari ini aku akan peruntukkan hari-hari aku untuk Aisyah. Jadi bantu Aisyah menjalankan kerja-kerja di rumah. Itu dia sebut tentang tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebab itu disebut, Ya Rasulullah, hari-hariku akan kuhabiskan untuk Aisyah dan kamu bebas bersama dengannya. Jadi redha. Maksudnya tak kisah, tak ikut giliran pun tak apa. Tak ikut giliran pun tak apa. Kalau hari-hari kamu nak dengan Aisyah pun, nak duduk dengan Aisyah pun tak apa. Yang penting rujuk dengan aku, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah, kalau kita offer macam tu, keluar tanduk, keluar ekor lah kan. Nabi SAW tak. Nabi walaupun offer macam tu, tapi Nabi tetap berlaku adil dengan isteri-isterinya. Itu disebut tentang tu. Okey. Lalu Rasulullah menciumnya, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Okey.
Maksudnya, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul daripada suaminya nusyuz, iaitu kebencian ataupun derhaka dan tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara baik-baik, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Okey. Jadi yang kedua, hikmahnya adalah Allah nak turunkan ayat ini sebagai sumber hukum bahawa isteri yang diceraikan boleh dirujuk kembali. Sehingga berapa kali? Sehingga 2 kali. 3 kali boleh rujuk dengan syarat kita panggil Cina buta. Itu Cina marah. Melayu yang gaduh cerai berai, Cina yang kena kata. Cina tak ada kaitan apa-apa pun kan. Cina buta dia kata. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Bukan Cina buta, dalam Quran dia tak ada istilah Cina buta. Kita je panggil Cina buta. Cina buta. Tahu tak kenapa istilah Cina buta tu? Maksudnya kita carikan suami kepada isteri ni yang buta lah, buta, Cina buta. Jadi dia tak apa-apakan isteri kita, bila diceraikan kita boleh kahwin balik. Kan? Macam tu istilahnya kan. Allahumma salli ala sayyidina. Itu istilah Cina buta tu datang. Kenapa tak cakap Melayu buta? Okay. Kenapa cakap Cina buta? Okay. Allahumma salli ala sayyidina. Okay, terus jadi nak turunkan sumber hukum itu, nak turunkan ayat Quran ini. Jadi Nabi kan uswatun hasanah, Nabi contoh yang terbaik. Jadi setiap perbuatan Nabi SAW tu semua adalah untuk jadi contoh. Contohnya gini, dalam tafsir surah Abasa wa Tawalla. Okay. Bila Nabi SAW berdakwah sedang berdakwah ni dengan pembesar-pembesar Quraisy, antaranya adalah Abu Jahal, Wa'il bin Mughirah, orang-orang besar, pembesar Quraisy ni. Dengan harapan Nabi SAW supaya mereka ni bila faham tentang Islam, mereka akan masuk Islam. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tu, anja'ahul a'ma, datang seorang orang buta kepada Nabi SAW. Minta dibacakan ayat-ayat, minta dibacakan ayat-ayat Allahumma salli azmat yang turun kepada Nabi SAW untuk menguatkan keimanan. Sebab lelaki yang buta ni adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta, kemudian dia baru masuk Islam. Jadi dia minta Nabi SAW untuk bacakan ayat-ayat telah turun kepada Nabi SAW untuk menguatkan keimanan dia. Okay. Ketika itu Nabi SAW sedang sibuk berdakwah dengan pembesar Quraisy ni. Nabi berpaling dan Nabi bermasam muka. Jadi Nabi tak suka lah, maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum tu datang ganggu Nabi SAW sedang berdakwah pada pembesar Quraisy ni. Tapi Allah tegur Nabi kan. Abasa wa tawalla, surah Abasa. Abasa maksudnya bermasam muka, wa tawalla berpaling, anja'ahul a'ma, bila datang orang buta kepadanya. Jadi Allah tegur Nabi SAW. Itu tanda Nabi seorang yang maksum. Bila Nabi buat salah, Allah terus direct tegur. Allah terus direct tegur. Okay. Jadi nak turunkan sumber hukum macam ni. Sebut tentang tu insya-Allah. Okey. Bila satu hari ni kelebihan Saudah, turun ayat berkaitan tentang hijab ataupun turun ayat tentang perempuan lebih baik tinggal di rumah. Okey, tinggal di rumah. Okey. Pada suatu hari Saudah keluar mencari barang keperluannya tanpa, ini yang untuk makluman semua, buku saya ni pernah diambil tindakan oleh ataupun telah disemak oleh JAKIM dan KDN, Kementerian Dalam Negeri, sebab perkataan ni dia menutup kepalanya. Jadi saya sharekan menutup kepalanya. Ni kalau buku yang ni edisi yang pertama dulu tahun 2012 masa keluar dulu. Jadi ini tak sempat ditukar lah. Tapi sekarang ni yang buku-buku yang sekarang ni semua dah diubah, semua dah dibetulkan dah. Okay. JAKIM bila ada komplain daripada pembaca ataupun ni, dia kata takut masyarakat akan gunakan hujah ini bahawa isteri Nabi SAW dulu pun tak pakai tudung asalnya, tak pakai tudung asalnya. Okay.
Tapi bila saya dipanggil oleh JAKIM, kami berbincanglah. Memang ada dalil kata tidak menutup kepalanya maksudnya adalah bukan keseluruhan kepala. Dia macam jambul terkeluar sikit lah, jambul terkeluar sikit macam tu. Ada riwayat kata tidak menutup mukanya sebab semua isteri Nabi SAW ni berniqab, berpurda. Jadi JAKIM kata ginilah Ustaz, kata betul. Dia pun ada dapat benda tu. Untuk selamat supaya orang tak guna dalil ni bahawa isteri Nabi juga dulu tak pakai tudung sebab mungkin salah faham tentang penggunaan perkataan kat sini. Okey, Ustaz setuju tak kalau kita tukar kepada tidak menutup mukanya? Tidak menutup mukanya. Daripada kepala tukar mukanya je. Okey, saya cakap okey, saya setuju, tak ada masalah. Lepas tu KNDN datang pula, dia kata okey, macam mana Ustaz nak betulkan? Okey, pertama saya akan betulkan untuk cetakan seterusnya. Yang kedua saya beritahu kita akan maklumkan pada semua melalui FB kita, melalui apa, bahawa ada kesalahan dari sudut surat 67 ni. Okey, jadi dia kata okey, setuju. Akhirnya buku ni dia dilepaskanlah untuk pasaran, sebab saya setuju untuk tukar ni. Cuma yang menyentuh saya, dia kata Ustaz tahu tak proses bila ada komplain daripada orang tentang buku ni, kami ni ada panel penyemak buku. Panel penyemak buku. Kebanyakan daripada pensyarah-pensyarah universiti lah. Pensyarah-pensyarah universiti. Okay. Jadi dia kata kami berikan kepada panel kami untuk cek buku ni daripada kulit ke kulit, tanpa beritahu di mana kesalahannya. Tanpa beritahu di mana kesalahannya. Jadi semua akan cek daripada kulit ke kulit buku ni. Okay. Dan waktu saya nak balik tu dia ucap tahniah lah. Tahniah Ustaz, 368 muka surat, 368 muka surat ni, dia kata hanya satu je perkataan yang salah, iaitu kepala kita minta tukar kepada mukanya. Yang lain tak ada masalah Ustaz. Yang lain tak ada masalah. Okey, tahniah Ustaz, dia kata. Okey, jadi alhamdulillah saya pun Allahumma SWT rasa sedap hatilah, tenanglah. Sebab bila buku saya ni dijadikan sebagai di satu madrasah tahfiz dekat Ampangan, buku biografi ni jadi buku teks sirah nabawiyah. Jadi Allahumma SWT. Kemudian Allahumma SWT, banyak ustaz-ustaz, ada seorang kalau kenal Ustaz Zamani Al-Besuti, ada ramai lagi ustaz-ustaz yang dia kata Syekh Ana guna buku entah tau untuk kuliah maghrib di masjid-masjid sekitar KL dan Selangor ni. Oh ya, Masya Allah. Ya Allah, takutnya saya tolong betulkan ni, kalau ada kesalahan ke apa, tuan beritahu saya. Dia kata Allah, setakat ni saya kata tak ada kesalahan lah, dia kata. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, itu yang menyedapkan hati saya sikit lah. Kalau tak selama ni risau. Okey. Azrinah kata Ustaz, ayat apa yang baru Ustaz, ayat apa yang baru yang telah diubah? Saya nak tulis sebab buku saya edisi yang pertama. Okey, gini. Surat 67 tu tukar je kepalanya tu kepada mukanya, itu je. Tukar kepalanya kepada mukanya. Ada pendapat kata isteri Nabi SAW berniqab semuanya. Jadi bila suatu hari Saudah keluar tanpa menutup mukanya, menyebabkan dia dikenali oleh semua orang. Jadi Saudah ini ingat tak ada yang kenal dia, kan? Jadi bila dia keluar, lalu Sayyidina Umar kata, wahai Saudah, aku kenal kau. Lalu Saudah pun terus pulang dalam keadaan malu dan menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini, surah Al-Ahzab. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Okay. Tabarrujna. Okay. Dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias. Dan bertingkahku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi dengan sebab Saudah ni ada dua lah. Pertama ayat tentang rujuk. Okay. Yang kedua adalah ayat tentang wanita itu lebih baik tinggal di rumah ataupun jangan berhias. Ataupun kalau kita kata ayat berkaitan dengan hijab lah. Ayat berkaitan dengan hijab. Okay. Itu disebut tentang tu. Okay. Selesai.
Okay. Kalau kita lihat kan, belum turun ayat, tapi kenapa dah isteri Nabi SAW dah berhijab dah? Kan? Sebenarnya, hijab ini adalah syariat daripada Nabi Isa AS. Okay. Syariat berhijab ni, tudung ni adalah syariat Nabi Isa AS. Okay. Jadi Nabi, okay, dalam jadi mereka meneruskan syariat Nabi Isa. Bila kitab diubah oleh orang-orang Nasrani, kan, orang-orang ubah kitab, jadi mereka kata hijab ni hanya yang berkaitan dengan agama saja, iaitu rahib Kristian, sister semua itu je yang kena pakai hijab, okay? Pakai tudung. Yang lain tak, selama kitab itu diubah. Kalau ikutnya semua perempuan-perempuan Nasrani ketika itu wajib berhijab. Wajib berhijab. Okay? Itu disebut tentang itulah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Beliau banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah Saudah wafat di akhir pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika itu dia berusia 54 tahun. Okay. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab di akhir pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar perintah 6 tahun. Saya lupa 2 tahun. Saya rujuk balik berapa Sayyidina Umar perintah berapa tahun. Okay, tak silap saya 6 tahun. Sayyidina Umar perintah 6 ke 12. Tak apa, saya rujuk balik InsyaAllah. Okey. Ustazah Zahara pun guna Okey. Nombor telefon saya nanti saya beritahu lepas ni. Sebelum ni saya dah beritahu dah. Nanti saya beritahu lagi insya-Allah lepas ni. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 54 tahun ni Sauda isteri Nabi yang berumur 54 tahun atau Sayyidina Umar Al-Khattab? Ni apa nama, Allahumma salli Sayyidatina Saudah, umur dia 54. Okey. Ustaz, satu lagi. Sebab Sayyidina Umar 63, sama dengan Rasulullah. 63. Okey. Ustaz, satu lagi yang Sauda isteri Nabi ni dicerai sebelum Nabi kahwin dengan Aisyah atau dah kahwin dengan Aisyah. Dah kahwin dengan Aisyah. Dah kahwin dengan Aisyah. Sebab Nabi SAW takut untuk tidak berlaku adil. Jadi sebab itu berapa tahun Nabi berkahwin dengan Sayyidina Aisyah? Tak disebut pula. Wallahualam. Kalau saya tak jumpa, wallahualam. Tapi setakat ni yang kajian saya tak disebut dah berapa tahun kahwin dengan Aisyah baru diceraikan, tak disebut tentang tu. Okey. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Kena pakai niqab sedangkan dalam solat muka bukan aurat. Ya betul. Dia sebab itu hukum niqab ni ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sebab sunnah yang dilakukan oleh isteri Nabi SAW. Okay. Dia termasuk dalam takrir, pengakuan dan galakkan Nabi SAW. Okay. Yang wajib ni kalaulah dia jadi fitnah, ketika tu wajib. Maksud cantik sangat sampai orang terlanggar dinding, terlanggar tiang apa kan, sebagai accident, atau wajib dia menutup muka berniqab. Okey, untuk mengelak fitnah juga sama, mungkin dia hidup dalam kawasan yang berlaku fitnah ramai lelaki dan seumpamanya kan, dia pakai niqab, itu mungkin itu wajib. Tapi kalau tak, hukumnya sunnah. Okey. Jadi masalahnya sekarang adalah tengok kita punya situasi, sunnah dia wajib ke tak. Okey, satu yang keduanya Allahumma salli ala Muhammad. Memang muka bukan aurat disebut dalam Al-Quran lah. Muka bukan aurat. Sebab itu pakai niqab ni hukumnya sunnah. Macam tu. Pakaian sunnah isteri Nabi SAW betul. Wajib pakai niqab bila kecantikan itu tersebut mengundang fitnah. Okay. Ya, kadang-kadang macam muka rosak juga. Bukan semestinya cantik. Okay. Muka rosak. Contohnya jerawat batu. Jerawat apa? Penuh. Jadi orang semua macam tak nak rapat dengan dia pun, ketika itu dia pakai, dapat pahala sunnah juga. Dapat pahala sunnah. Alah, sekarang ni semua tak kira lelaki yang perempuan semua pakai niqab kan.
pakai mask. Ha. Semua pakai niqab kan. Orang lelaki yang sebelum ni haram, sekarang ni dah boleh dah pakai mask. Bukan emas mask. Lelaki tak boleh pakai mask. Kan? Yang boleh pakai mask perempuan je. Lelaki pakai perak. Okay. Tapi pakai mask ni yang boleh. Mask ni yang boleh mask yang tutup muka tu. Okay, insyaAllah. Okay. Saya tak bersedang untuk kita sambung tentang yang seterusnya Aisyah radhiyallahu anha sebab banyak. Okay, pembahasannya panjang. Cuma yang pertama sekali isteri yang dikahwini oleh Nabi SAW selepas kewafatan Khadijah adalah Saudah bin Zam'ah. Saudah bin Zam'ah. Okay, insyaAllah nanti kita akan masuk. Boleh kalau nak tengok gambar ni, asalnya adalah tudung. Okay, yang tudung Aisyah radhiyallahu anha yang masih tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Okay. Kenapa ada tulisan-tulisan pada tudung ini? Ini adalah untuk tujuan pemeliharaan. Jadi dia tulis ayat-ayat Al-Quran dalam ni. Okay. Sebenarnya tudung Aisyah tak ada pun, dia plain je. Dia plain. Dia tak ada tulisan-tulisan macam ni. Tapi tulisan ni adalah untuk Allahumma salli saja, untuk pemeliharaan. Sebab itu dia tulis. Ni tudung yang masih lagi ada dan masih lagi utuh lah di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Kalau pergi tu kita akan jumpa tudung ni dekat bahagian last sekali dengan bahagian pakaian-pakaian keluarga-keluarga Nabi SAW, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih atas perhatian pagi ni, insyaAllah. Mudah-mudahan kita bincang walaupun baru 2 orang isteri Nabi SAW, okay, tapi mudah-mudahan banyak memberikan gambaran, banyak memberikan ilmu kepada kita. Yang paling pentingnya adalah sebagaimana saya ulang tadi ya, pertama Nabi kahwin lebih tu bukan kerana Nabi nak kahwin pun. Kan kalau Nabi ikutnya selepas Khadijah wafat, Nabi tak nak kahwin dengan mana-mana perempuan lagi. Okey, sebab kecintaan Nabi pada Khadijah, tetapi ni atas nasihat sahabat, atas keprihatinan Nabi SAW kepada balu-balu para tentera-tentera Islam yang syahid dalam peperangan. Nabi lebih kepada nak menjaga, nak memelihara kan. Sebab itu Allahumma salli Nabi berkahwin juga dengan Khadijah, dengan Allah SWT dengan wanita yang lain selepas daripada Allahumma salli selepas daripada Khadijah, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu untuk pertemuan kita hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita nak buka soalan. Ustaz ada kesempatan waktu ke buka soalan? Silakan kalau ada para jemaah yang ingin mengajukan sebarang soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sikit je lah sekadar daripada perkiraan tadi, Rasulullah mengahwini Sayyidatina Saudah selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah tu dalam tempoh yang dekat Ustaz kan? Tempoh yang dekat. Maknanya dalam usia Rasulullah dalam 49 tahun. Lebih kurang. Lebih kurang. Dan Sayyidatina Saudah waktu tu lebih tua atau lebih muda? Saja nak tahu kalau Ustaz. Lebih muda. Lebih muda lah, masya-Allah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah. Okey. Terima kasih. Saya tidak nombor telefon saya dekat tu. Ada soalan lain yang nak ajukan sebelum kita tutup majlis? Okey, kalau tidak ada soalan, kita berhenti di sini dulu. Jadi alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Rusdi Al-Jawhari yang bersama kita pada pagi ini bersama dengan kitab biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada pagi ini kita di muka surat 65 kisah dengan isteri-isteri Rasulullah. Hari ini baru kita dapat 2 orang, insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung lagi tentang isteri-isteri Rasulullah ini. Mudah-mudahan beri gambaran tentang isteri Nabi, menambahkan ilmu kita, moga bermanfaat untuk kita semua dan terus kita menanamkan kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda di akhirat nanti insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Ada soalan kepada
Ada soalan daripada siapa ni, DBLYZ. Ya, okey, Nikah ke Nabi Ustaz ada Ustaz dulu. ijab dan kabul ke? Ada. Ada ijab dan kabul. Kecuali isteri Nabi di kalangan hamba. Waktu itu syariat bila memiliki seorang hamba, hamba wanita lah, au ma malakat aimanukum, hamba wanita, diberikan mahar sahaja ketika itu. Diberikan mahar, dia jadi isteri lah. Diberikan mahar jadi isteri terus. Okey. Jadi kalau yang isteri lain selain daripada hamba tu, Allahumma SWT, diijab kabul lah. Cuma ketika tu syariat bila ada hamba perempuan boleh dikahwini hanya dengan memberikan mahar sahaja ataupun mas kahwin. Okay, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah dapat pencerahan tentang itu, dan terima kasih kepada tim Gembanul Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus mengimarahkan kuliah duha kita pada pagi ini. InsyaAllah kita terus diberikan kekuatan istiqamah dalam menuntut ilmu dan iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Dan kuliah kita seterusnya nanti pada pukul 5.15 petang nanti, kuliah asar bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz Muhammad Ibrahim, 100 sunnah Rasulullah yang dilupakan. Jadi kita masih lagi di sekitar tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi